Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan tentang tugasan 2 persembahan subjek SJHK 3193 Pensejarahan Malaysia, dan tajuk saya pada hari ini adalah Historiografi Malaysia di bawah pengaruh kolonial. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Nudah Maidina binti Nur Syaril daripada Unit Reaktif Sejarah 2, dan nama pensyarah saya ialah Encik Hasnul Hadi bin Tengah. Soalan tugasannya adalah untuk membuat persembahan mengenai pensejarahan Malaysia daripada perspektif penulisan kolonial, persoalan sentrik Malaysia dan juga sentrik Eropah dalam pensejarahan Malaysia. Sebelum itu, saya akan menerangkan dahulu isi kandungan persembahan saya. Terdapat pengenalan, kepentingan pensejarahan Malaysia, definisi sentrik Malaysia dan sentrik Eropah, perbandingan antara sentrik Eropah dan sentrik Malaysia, perkembangan pensejarahan di barat dan juga tempatan, cara semangat nasionalisme mempengaruhi penulisan sejarah, kebolehpercayaan penulisan kolonial, tokoh penulis barat iaitu R.O. Winstead, kesan penggunaan sentrik Eropah dan Malaysia dalam pensejarahan Malaysia, tokoh penulis tempatan iaitu Muhammad Yusof Hashim, dan juga kepentingan membaca karya sejarah tempatan. Pensejarahan bermaksud hasil karya atau penulisan yang berkaitan dengan sejarah. Menurut Kamus Dewan, pensejarahan adalah karya atau penulisan berkaitan dengan sejarah, yang mana ia meliputi dokumen dan rekod dalam bentuk bertulis ataupun bercetak. Kepentingan pensejarahan Malaysia adalah pemahaman sejarah, pembinaan identiti nasional, pengajaran dan iktibar, kritikan terhadap naratif dominan dan juga dokumentasi peristiwa penting. Maksud sentrik Malaysia adalah pendekatan dalam penulisan sejarah yang mana ia menekankan perspektif, pengalaman dan juga perjuangan masyarakat Malaysia sendiri. Pendekatan ini berusaha untuk memberikan suara kepada rakyat tempatan dan juga untuk menonjolkan sumbangan mereka dalam membentuk sejarah negara, berbanding dengan naratif yang lebih bersifat kolonial ataupun sentrik Eropah. Kemudian, maksud sentrik Eropah adalah merujuk kepada sesuatu yang berpusat atau berorientasikan kepada perspektif Eropah, terutamanya dalam konteks budaya, sejarah ataupun ideologi. Ini adalah cara pandang yang meletakkan Eropah sebagai pusat ataupun acuan utama dalam memahami dunia dengan mengutamakan pengalaman, nilai dan juga pandangan dari Eropah di atas yang lain. Yang pertama adalah perbezaan sentrik Malaysia dan sentrik Eropah melalui pendekatan penulisan. Bagi sentrik Eropah, mengutamakan pandangan dan kepentingan pihak barat seringkali menonjolkan kejayaan penjajah dan merendahkan sumbangan masyarakat tempatan. Bagi sentrik Malaysia pula, ia memfokuskan kepada pengalaman dan juga perspektif masyarakat tempatan, menggunakan sumber-sumber tempatan dan juga tafsiran berdasarkan kacamata rakyat Malaysia. Seterusnya, tema dan isu yang ditekankan. Dari sentrik Eropah, tema utama seringkali berkisar pada politik dan juga ekonomi dengan penekanan kepada kejayaan imperialis British di Tanah Melayu. Dari sentrik Malaysia pula, menekankan isu kemasyarakatan, identiti dan juga perjuangan rakyat tempatan. Seterusnya adalah objektiviti dan juga bias. Bagi sentrik Eropah, cenderung untuk mempunyai sikap bias terhadap masyarakat tempatan dengan sering menggambarkan pejuang kemerdekaan sebagai pemberontakan atau penderhaka. Bagi sentrik Malaysia pula, mereka berusaha untuk lebih objektif dengan memberikan suara kepada tokoh-tokoh tempatan dan juga untuk mengkritik pandangan kolonial. Seterusnya, motif penulisan. Dari sentrik Eropah, motif utama adalah untuk memperkukuh kedudukan penjajah dan menggambarkan sumbangan mereka sebagai positif bagi masyarakat tempatan. Dari sentrik Malaysia pula, motif penulisan adalah untuk membangkitkan semangat kebangsaan dan juga kesedaran sejarah
di kalangan rakyat Malaysia serta untuk menggalakkan pemahaman yang lebih mendalam tentang identiti dan juga budaya mereka. Contoh karya bagi sentrik Eropah ialah karya seperti British Malaya oleh Sir Frank Swettenham menonjolkan kejayaan British, sementara karya oleh Stamford Raffles seperti Malay Sketches menggambarkan pandangan kolonial terhadap masyarakat Melayu. Kemudian contoh karya bagi sentrik Malaysia pula adalah karya seperti Sekitar Malaya Merdeka oleh Ibrahim Yaakob, iaitu beliau mengkritik golongan elit Melayu yang tidak peka terhadap perubahan semasa serta sejarah Melayu yang mengangkat kisah-kisah tradisional dan juga kebudayaan masyarakat. Jadi, kesimpulannya, perbezaan antara sentrik Malaysia dan juga sentrik Eropah dalam penulisan sejarah Malaysia menunjukkan bagaimana perspektif yang berbeza dapat mempengaruhi naratif sejarah. Sentrik Eropah cenderung untuk mengagungkan pencapaian penjajah, sementara sentrik Malaysia ni dia berusaha untuk memberikan suara kepada masyarakat tempatan, membangkitkan semangat nasionalisme dan juga untuk mencerminkan pengalaman rakyat dalam konteks sejarah negara. Seterusnya, perkembangan persejarahan di Barat dan pengaruhnya di Asia Tenggara melibatkan perubahan dalam cara sejarah ditulis dan juga dipersepsikan, terutamanya dalam konteks negara-negara yang pernah dijajah. Perkembangan persejarahan di Barat terbahagi kepada dua. Yang pertama adalah era pra-Perang Dunia Kedua, iaitu pada awal kedatangan kuasa kolonial Eropah, penulisan sejarah banyak dipengaruhi oleh agenda penjajah. Sejarawan Barat menulis untuk memperkukuh kedudukan mereka dan juga menggambarkan sistem kolonial sebagai positif. Penulisan ini cenderung bersifat sentrik Eropah, menonjolkan kejayaan penjajahan dan juga merendahkan sumbangan masyarakat tempatan. Contoh karyanya adalah seperti British Malaya oleh Sir Frank Swettenham yang menggambarkan pandangan ini. Yang kedua pula adalah perubahan pasca Perang Dunia Kedua, iaitu selepas Perang Dunia Kedua, terdapat perubahan besar dalam penulisan sejarah. Kesedaran nasionalisme dan perubahan politik di Asia Tenggara mendorong sejarawan untuk meluaskan perspektif mereka. Sejarawan pula mula mencari teknik-teknik penulisan moden yang lebih kritikal dan juga lebih objektif, mengambil kira sumber-sumber tempatan dan juga pengalaman masyarakat. Seterusnya, kita akan membincangkan cara semangat nasionalisme mempengaruhi penulisan sejarah. Yang pertama, perubahan fokus naratif di mana sejarawan ini mula mengangkat tokoh-tokoh tempatan yang berjuang menentang penjajahan, menjadikan mereka sebagai wira nasional. Seterusnya adalah penggunaan sumber tempatan. Sejarawan tempatan berusaha untuk menulis sejarah dari perspektif rakyat Malaysia. Kemudian, pendidikan dan juga kesedaran. Sejarah membantu generasi muda memahami latar belakang sejarah negara mereka dan pentingnya perjuangan untuk kemerdekaan. Kemudian, kritikan terhadap naratif kolonial. Penulis seperti Ko K. Kim dan juga Ramlah Adam mula menghasilkan karya yang lebih kritis terhadap pandangan kolonial, menekankan hakikat bahawa banyak tokoh yang dianggap sebagai penderhaka oleh penjajah sebenarnya adalah pejuang kemerdekaan. Dan akhir sekali adalah pembangunan identiti nasional dengan mengangkat tema-tema seperti kebangkitan nasionalisme, perpaduan antara etnik dan juga perjuangan untuk kemerdekaan. Penulisan ini membantu rakyat Malaysia merasa bangga dengan warisan mereka dan juga penyemai semangat cintakan tanah air. Kesimpulannya, secara keseluruhan, kebangkitan semangat nasionalisme ini selepas Perang Dunia Kedua
telah membawa perubahan yang besar dalam penulisan sejarah Malaysia. Ia memberikan suara kepada masyarakat tempatan, mengangkat tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan dan juga telah membentuk naratif yang lebih inklusif dan adil mengenai sejarah negara. Penulisan sejarah kini berfungsi bukan sahaja sebagai rekod masa lalu, tetapi juga sebagai alat untuk membina identiti dan kesedaran nasional di kalangan rakyat Malaysia. Seterusnya, kebolehpercayaan penulisan kolonial dapat dianalisis dari pelbagai sudut, termasuk fakta berbanding mitos, genre penulisan, tema penulisan, penggunaan tarikh dan kronologi, sifat kajian dan juga penggunaan sumber, serta perbezaan sentrik dan bias. Berikut saya akan menerangkan tentang lebih terperinci mengenai aspek-aspek ini. Yang pertama adalah fakta lawan mitos. Fakta ialah penulisan kolonial seringkali berusaha untuk mencatat peristiwa sejarah berdasarkan dokumen rasmi dan rekod kerajaan. Namun, ketepatan fakta ini sering dipengaruhi oleh perspektif penulis yang cenderung untuk menekankan kejayaan penjajah. Mitos pula adalah banyak naratif yang muncul dalam penulisan kolonial adalah mitos yang dibentuk untuk mengagungkan penjajah. Misalnya gambaran tentang penjajah ini sebagai pembawa peradaban seringkali mengabaikan realiti penderitaan masyarakat tempatan akibat daripada penjajahan. Yang kedua pula adalah genre penulisan. Penulisan kolonial iaitu genre ini termasuk laporan rasmi, jurnal dan karya sastera yang ditulis oleh pegawai kolonial. Karya-karya ini cenderung untuk memfokuskan kepada politik dan ekonomi dengan sedikit perhatian kepada aspek sosial dan budaya masyarakat tempatan. Karya sastera pula adalah penulis kolonial seperti Stamford Raffles dalam Malaya Sketches menggunakan genre sastera untuk menggambarkan masyarakat Melayu, tetapi seringkali dengan pandangan yang merendahkan. Yang ketiga pula adalah tema penulisan, iaitu dari sentrik Eropah. Tema utama dalam penulisan kolonial adalah mengenai kejayaan sistem kolonial dan juga sumbangan penjajah kepada pembangunan tanah Melayu. Ini menyebabkan pengabaian terhadap sumbangan masyarakat tempatan yang mana sering digambarkan secara negatif. Sentrik tempatan pula, sebaliknya penulisan yang bersifat sentrik Malaysia menekankan pengalaman dan juga perjuangan masyarakat tempatan, iaitu memberikan suara kepada tokoh-tokoh yang berjuang untuk kemerdekaan. Yang keempat pula adalah penggunaan tarikh dan kronologi. Anakronisma, penulis kolonial kadang-kala menggunakan tarikh dan kronologi yang tidak tepat ataupun tidak relevan dengan konteks tempatan. Ini boleh menyebabkan kekeliruan dalam memahami urutan peristiwa sejarah. Ketepatan kronologi. Walaupun ada usaha untuk menyusun peristiwa secara kronologi, banyak penulis kolonial ini tidak mengambil kira konteks budaya dan sosial yang mempengaruhi peristiwa tersebut. Yang kelima pula adalah sifat kajian dan penggunaan sumber. Sumber rasmi, iaitu penulis kolonial bergantung kepada sumber rasmi yang seringkali berat sebelah. Mereka ini mungkin mengabaikan sumber tempatan yang lebih relevan dan juga memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang sejarah. Seterusnya adalah kajian terhad. Penulis kolonial seringkali tidak menjalankan kajian mendalam tentang budaya dan juga tradisi masyarakat tempatan, menyebabkan mereka ini gagal menghargai sumbangan penting dari perspektif tempatan. Yang keenam pula adalah perbezaan sentrik dan juga bias. Sentrik Eropah, karya ini menunjukkan kecenderungan untuk menonjolkan keunggulan penjajah dan merendahkan martabat masyarakat tempatan. Ini menciptakan pandangan negatif terhadap budaya dan juga tradisi Melayu. Sentrik Malaysia pula adalah penulisan sentrik Malaysia berusaha untuk memberikan pandangan yang lebih seimbang dan juga adil dengan menekankan pengalaman rakyat dan perjuangan mereka dalam konteks sejarah.
Jadi secara kesimpulannya, kebolehpercayaan penulisan kolonial dipengaruhi oleh banyak faktor termasuk bias penulis, genre penulisan, tema yang dipilih serta penggunaan sumber dan juga tarikh. Walaupun terdapat elemen fakta dalam karya-karya ini, banyak naratif yang muncul adalah mitos yang dibentuk untuk menyokong agenda penjajah. Oleh itu, penting untuk kita ni membaca penulisan kolonial dengan kritikal dan menggabungkannya dengan sumber-sumber lain untuk kita mendapatkan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang sejarah Malaysia. Seterusnya, kita akan beralih kepada pandangan tokoh penulis barat kepada persejarahan Malaysia iaitu R.O. Winstead. Yang pertama adalah pandangan terhadap persejarahan di Malaysia. Pendekatan saintifik. Winstead menggunakan pendekatan saintifik dalam kajian sejarah, berusaha untuk mengintegrasikan fakta dengan analisis yang mendalam. Karya-karyanya seperti A History of Malaya menunjukkan usaha beliau untuk memberikan gambaran yang lebih sistematik tentang sejarah tanah Melayu. Fokus kepada budaya dan juga bahasa. Beliau percaya bahawa memahami bahasa dan juga budaya Melayu adalah penting untuk kita memahami sejarahnya. Ini mendorong beliau untuk menghasilkan kamus dan tata bahasa Melayu yang membantu dalam kajian linguistik dan sastera. Yang kedua pula adalah pandangan beliau terhadap persejarahan berbentuk undang-undang. Pengaruh Islam dalam undang-undang. Winstead menyedari bahawa agama Islam ni dia mempunyai kedudukan yang penting dalam masyarakat Melayu dan juga sistem perundangan. Beliau berpendapat bahawa sebarang penghinaan terhadap Islam ini akan mencetuskan penentangan daripada masyarakat. Seterusnya, Perjanjian Pangkor. Dalam pandangannya, perjanjian ini mengasingkan Islam dari politik, di mana Raja Melayu dilantik sebagai ketua agama, tetapi kuasa perundangan dikuasai oleh penjajah. Jadi ini menunjukkan pandangan kritis beliau terhadap cara penjajah menguruskan hubungan dengan masyarakat tempatan. Yang ketiga adalah pandangan beliau terhadap kesusasteraan Melayu. Penyelidikan kesusasteraan, Winstead menghasilkan beberapa karya penting dalam bidang kesusasteraan Melayu termasuk A Malay Reader dan The Literature of Malay Folklore. Karya-karya ini mencerminkan minatnya terhadap sastera tempatan dan usaha untuk mendokumentasikan warisan budaya Melayu. Penghargaan terhadap sastera. Beliau ini menganggap kesusasteraan sebagai cerminan nilai-nilai masyarakat dan berusaha untuk mengangkat karya-karya sastera Melayu ke peringkat yang lebih tinggi dalam konteks akademik. Yang keempat pula adalah pandangan beliau terhadap masyarakat. Stereotip negatif. Winstead seringkali menggambarkan masyarakat Melayu dengan stereotip negatif seperti pemalas dan suka berserah kepada takdir. Pandangan ini dipengaruhi oleh latar belakang Eurosentrik yang menganggap bangsa Eropah lebih superior. Kelemahan pemahaman budaya. Kelemahan dalam memahami budaya dan pemikiran masyarakat Melayu menyebabkan beliau gagal untuk menghargai nilai-nilai ketinggian pemikiran tempatan. Ini menciptakan pandangan skeptikal terhadap kebolehan masyarakat tempatan dalam membina tamadun mereka sendiri. Yang terakhir adalah pandangan beliau terhadap nasionalisme Melayu. Kesedaran nasionalisme. Winstead menyaksikan kebangkitan semangat nasionalisme di kalangan rakyat Melayu, tetapi tidak sepenuhnya memahami atau menghargai perjuangan mereka untuk kemerdekaan. Reaksi terhadap penjajahan. Beliau menyedari bahawa penolakan terhadap penjajahan British semakin meningkat di kalangan masyarakat Melayu. Tetapi, pendekatan beliau seringkali tidak sensitif terhadap aspirasi nasionalisme ini. Kemudian, apakah kesan penggunaan sentrik Eropah dan Malaysia dalam persejarahan Malaysia? Dari sentrik Eropah, penekanan pada sumber barat. Penulisan sejarah yang bersifat sentrik Eropah seringkali menekankan sumbangan positif pihak kolonial, merendahkan ketepatan sejarah tradisional yang lebih berfokuskan kepada mitos dan legenda.
bias terhadap pihak penjajah, banyak penulisan berorientasikan Eropah menggambarkan pejuang kemerdekaan tempatan sebagai penderhaka. Misalnya, tokoh seperti Mat Kilau dan juga Tok Gajah seringkali dilabel sebagai pemberontak, sedangkan mereka ini sebenarnya berjuang melawan penjajahan. Kekeliruan dalam keturunan sejarah. Penggunaan sumber yang berat sebelah menyebabkan kekeliruan mengenai keturunan isi kandungan sejarah Malaysia. Bagi sentrik Malaysia pula adalah fokus kepada masyarakat tempatan. Pendekatan sentrik Malaysia lebih menekankan keadaan masyarakat dan pengalaman mereka berbanding dengan fokus kepada politik dan ekonomi yang sering diambil oleh penulis Eropah. Kemudian, membangkitkan semangat nasionalisme. Seperti karya-karya seperti tulisan Abdul Hadi Hassan telah membantu menyemarakkan cinta terhadap bangsa dan juga negara, terutama di kalangan generasi muda. Dan akhir sekali adalah objektiviti dalam penulisan sejarah. Ini membolehkan pembaca untuk memahami konteks sosial dan juga budaya yang mana membentuk sejarah Malaysia tanpa dipengaruhi oleh naratif kolonial. Kesimpulannya, penggunaan pendekatan sentrik Eropah dan juga sentrik Malaysia dalam pensejarahan Malaysia menunjukkan pergeseran penting dalam sejarah ditulis dan difahami. Sentrik Eropah cenderung untuk memaparkan pandangan yang bias terhadap penjajah, sementara sentrik Malaysia pula memberikan suara kepada masyarakat tempatan, memperkuatkan identiti nasional dan juga meningkatkan pemahaman tentang realiti sejarah negara. Seterusnya kita akan melihat pandangan tokoh penulis tempatan iaitu Muhammad Yusof Hashim terhadap pensejarahan Malaysia. Pandangannya yang pertama adalah penekanan pada perspektif tempatan. Pentingnya sejarah tempatan. Yusof menekankan bahawa penulisan sejarah ini harus memberi tumpuan kepada pengalaman dan juga perspektif masyarakat tempatan. Ini termasuk penggambaran tokoh-tokoh tempatan dan juga peranan mereka dalam sejarah Malaysia yang mana sering diabaikan dalam penulisan berorientasikan Eropah. Seterusnya, kritikan terhadap penulisan kolonial. Beliau mengkritik penulisan sejarah yang cenderung memaparkan sumbangan positif penjajah sambil merendahkan perjuangan dan juga pengorbanan tokoh-tokoh tempatan yang menentang penjajahan. Pandangan ini mencerminkan usaha untuk membangkitkan lagi semangat nasionalisme dan juga kesedaran sejarah di kalangan rakyat Malaysia. Yang kedua pula adalah perubahan dalam pendekatan persejarahan, iaitu perubahan dari sentrik Eropah ke sentrik Malaysia. Yusof menyatakan bahawa terdapatnya perubahan signifikan dan pendekatan persejarahan Malaysia, di mana penulis ini kini lebih fokus kepada aspek sosial, ekonomi dan juga budaya masyarakat tempatan. Ini berbeza dengan pendekatan sentrik Eropah yang lebih mementingkan naratif kolonial. Seterusnya, penggunaan kaedah penyelidikan yang lebih baik. Beliau juga menyoroti bahawa perkembangan dalam kaedah penyelidikan dan penulisan sejarah telah memperkaya disiplin ini, membolehkan sejarawan untuk menghasilkan karya yang lebih objektif dan juga tepat. Kepada semua penonton yang budiman, sejarah adalah cermin yang memantulkan perjalanan dan juga identiti kita sebagai rakyat Malaysia. Jadi dengan membaca lebih banyak karya sejarah tempatan, anda bukan sahaja memperluaskan pengetahuan tentang latar belakang negara kita, tetapi juga menghayati sumbangan pelbagai kaum dan juga budaya yang membentuk masyarakat kita pada hari ini. Jadi, mengapa kita perlu membaca karya sejarah tempatan? Yang pertama, untuk kita memahami perspektif berbeza. Setiap karya sejarah ini membawa suara dan juga pandangan yang unik. Dengan kita membaca pelbagai perspektif, kita ni dapat memahami bagaimana peristiwa sejarah dilihat dari sudut pandang yang berbeza, termasuklah daripada pengalaman masyarakat tempatan yang sering terpinggir. Yang kedua adalah kita dapat membina kesedaran sejarah. Pengetahuan tentang sejarah membantu kita untuk memahami konteks sosial, politik dan juga ekonomi yang membentuk negara kita.
Ini penting untuk membina kesedaran tentang isu-isu semasa dan bagaimana ia berkaitan dengan masa lalu. Yang ketiga pula adalah menghargai warisan budaya. Karya sejarah tempatan ini seringkali mencerminkan nilai-nilai dan juga tradisi masyarakat kita. Membaca tentang warisan budaya ini dapat membantu kita menghargai kepelbagaian etnik di Malaysia dan memperkukuhkan rasa cinta terhadap tanah air. Yang keempat, menjadi warga yang berinformasi. Dengan memahami sejarah ni, kita akan jadi lebih peka terhadap isu-isu masyarakat dan juga kita dapat menyumbang kepada perbincangan yang lebih bermakna mengenai masa depan negara. Jadi, kesimpulannya, marilah kita sama-sama untuk menyelami kekayaan sejarah Malaysia dengan membaca karya-karya tempatan. Jadi, setiap halaman yang dibaca adalah langkah ke arah pemahaman yang lebih mendalam tentang identiti kita sebagai rakyat Malaysia. Jadilah pembaca yang kritis dan juga terbuka. Dengan itu kita dapat membina masa depan yang lebih baik berdasarkan pemahaman kita yang kukuh tentang masa lalu. Jadi selamat membaca. Jadi sekian itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.